Hai, Assalamualaikum. Okey, jadi dalam video kali ni saya akan tunjukkan tutorial cara macam mana kita nak customizekan kita punya kolom untuk kita baca data kita punya Facebook Ads. Kita nak kena tahu sama ada ads yang kita buat tu sama ada perform ataupun tidak, murah ke mahal, menjadi ke tidak, kita patut biarkan dia on ke atau kita patut off kita punya ads tu. Okey, jadi caranya adalah kita pergi dekat masuk dekat kita punya Facebook personal. Okey, dekat ni anak panah ke bawah ni, bahagian kanan ni kita pilih kita punya ads account Luna Laira Malaysia. Kalau macam you all, pilih you all punya ads account masing-masing lah. Alright. Jadi dekat bahagian business manager, tekan dekat sini, kita tekan dekat ads manager. Okey, jadi dia akan bawa kita ke paparan yang macam ni. Okey, jadi ini adalah kawasan yang mana kita akan gunakan untuk kita baca data sama ada kita punya ads kita perform ke ataupun tidak perform, murah ke mahal, menjadi ke tidak, kita akan baca data dekat sini. Cumanya kalau kita tengok dekat sini dia ada bid strategy, budget, result, reach, macam reach, impression, bid strategy apa semua ni adalah kolom-kolom yang kita tak perlu pun. Jadi kita tak nak kolom-kolom yang kita tak nak guna ni, kita tak perlu pun dia dipaparkan dekat sini. Jadi kita nak hanya yang terpapar dekat sini hanyalah kolom-kolom yang kita nak tahu sahaja. Sebagai contoh, dah berapa ads jalan dah hari ni, dah berapa purchase daripada website dah. Okey, jadi caranya adalah kita nak customizekan dia. Tengok dekat sini bahagian kolom, okey, performance. Ini adalah yang Facebook telah tetapkan. Jadi kita nak buat setting sendiri. Okey, so kita tekan dekat sini. Kita tengok dekat sini ada customize column. Jadi kita tekan dekat sini. Kita nak susun kita punya kolom kita sendiri. Kita nak susun kolom, kita nak tengok sahaja. Okey, jadi dekat sini ada 16 kolom selected. Ini semua kita pangkah. Kita pangkah ke semuanya. Kita tak nak, kita nak setting kita punya sendiri. Okey, yang kempen ini memang tak boleh pangkah lah. Okey, jadi yang pertama, dia ada 10 kolom. Jadi yang pertama adalah kita pilih delivery. You all kalau macam tak faham, just follow sahaja sebab ini adalah data-data yang kita perlukan nanti. Okey, kemudian adalah type. Okey, dah pilih delivery, kita tick kat sini tau, checkbox. Dia akan keluar dekat sini delivery. Okey, yang kedua adalah amount spend. Okey, dan kita checkbox kat sini, dia akan keluar dekat sini amount spend. Okey, yang ketiga adalah landing page views. Okey, ni ada landing page views. Okey, jadi kita pilih, kita tick dekat total and then kita tick dekat cost. Jadi dia akan keluar dekat sebelah kanan landing page view, cost per landing page view. Dua tu sahaja kita tick. Okey, dan seterusnya adalah kita pergi kepada, kita select, kita delete, add to cart. Okey, ni dia ada add to cart. Okey, jadi kita pilih, kita check dekat bahagian total. Alright. Okey, kemudian ada bahagian chat. Okey, kalau add to cart ni kita tahu belah kanan ni dia ada automatic keluar website add to cart dengan on Facebook ad ni. Yang ni kita untick. Kita nak add to cart sahaja. Alright. Okey, seterusnya adalah kita select macam ni. Kita pilih checkouts initiated. Okey, ni dah keluar. Checkout initiated, kita tick yang bahagian total. Alright. Okey, kemudian dekat sini sebelah kanan ni checkout initiated ni dia ada tick website checkout initiated, kita tak nak, kita untickkan dia. Kita cuma nak yang checkout initiated sahaja. Alright. Okey, seterusnya adalah kita type purchase. Okey, purchases. Okey, jadi dekat sini bahagian purchases dia ada, kita nak bahagian, okey, kita tick dulu dekat total ni and then kita nak bahagian cost per purchase, kita tick dekat sini and then kita nak lagi satu conversion value. Dia punya purchase conversion value. Jadi yang ni kita tarik ke bawah. Okey, ada dekat sini. Purchase, website purchase. Okey, macam yang dekat sini, yang ni kita untickkan dia, kita tak nak yang ni, kita untick. Okey, kita nak purchase, cost per purchase dengan purchase conversion value. Okey, yang dua ni kita tak nak, kita untickkan dia. Kita nak cuma kolom purchase, cost per purchase dan juga purchase conversion value. Okey, dan satu lagi adalah purchase ROAS. Okey, purchase ROAS. Okey, nampak ni kita tick dekat sini. ROAS adalah return on ad spend. Okey. Jadi dekat sini bila kita check dia ada 10 kolom ke semuanya. Okey, kita campaign ni confirm adalah. Alright. So kita kira dari sini 1 2 3 4 5. Ni kita untick kan. So tak payah kira. 6 7
8, 9, 10. Make sure ada 10 kolom kesemuanya. Alright? Okay. So, jadi dekat sini website purchase. Okay, yang ni pun jangan lupa kita antik Kita nak yang atas ni saja. Yang bawah ni kita tak nak. Maksudnya yang ada kotak kecil-kecil tepi ni kita antikkan dia semua. Alright, kesemuanya ada 10 kolom. Kemudian kita scroll ke bawah sikit, kita save as preset. Alright? Save as preset, kita boleh type dekat sini. Kita namakan dia sebagai monitor conversion. Alright. Kita type monitor conversion dan kita tekan apply dekat sini. Alright. Okay, macam saya dah buat benda ni jadi saya tak perlu apply lagi lah. Okay, so you all tekan apply. Okay, dan apabila you all tekan apply, dia akan jadi macam ni. Alright. Okay, jadi bila dah apply, dia akan ada satu kolom yang you all memang dah set. Jadi cara nak tengoknya adalah tekan dekat sini. Monitor conversion. Ini adalah yang you all baru sahaja buat tadi. Dia ada satu ni. Alright, monitor conversion, tekan dekat sini. Okey, dan dia akan keluar ke semua kolom-kolom yang kita baru set saja tadi, yang kita customizekan dia. Ada 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. 10 termasuk dengan expand tadilah. Alright. Okey. So jadi cara nak baca data, kita akan baca data daripada sini. Okey, dan macam kita nak tahu kita punya ads yang kita dah spend ni, maksudnya kita nak tahu dia murah ke, mahal ke, macam mana. Kita nak teruskan on kita punya ads ke, macam mana. Okey, jadi kita tarik kanan sekali. Okey, kita nak tengok ads yang kita buat split test banyak-banyak ni, kita nak tengok yang mana yang ada purchase. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tengok dekat bahagian purchase conversion value. Kalau macam dekat bahagian purchase ni kita nampak, okey, ada 2 unit. Maksudnya 2 orang beli. Yang ni 5 orang beli. Jadi kalau kita tengok ni seorang beli, yang ni seorang beli. Yang seorang beli ni dia punya apa? Purchase conversion value dia 220. Dia terus beli 2 kotak. Jadi kita boleh baca data daripada sini. Ni 2 orang beli. Jadi kita boleh baca data daripada sini. Yang dash ni maksudnya tak ada orang beli. Bermaksud kita punya ads ni tidak berkesan. Bermaksud mungkin kita kena ubah copywriting, mungkin kita kena adjust video, kena adjust gambar, ataupun mungkin kita kena adjust dekat dalam kita punya website. Jadi dekat sini memandangkan macam dekat sini contoh Contoh saya dah spend dekat sini, okey, sebagai contoh lah. Yang ni saya dah spend RM38. Okey, yang orang yang masuk dalam saya punya landing page view ni 18 orang yang masuk dalam ni. Setiap orang yang masuk dalam landing page saya adalah RM2.15 kos yang saya keluarkan. Okey, tapi bila tengok dekat sini, purchase ni tak ada orang beli dan purchase conversion value ni kosong. Maksudnya tak ada orang beli. Alright. Jadi dekat sini maksudnya ads saya yang ni, split test yang saya buat ni dia tak berkesan, jadi saya off. Saya tutup ads ni dan saya buat yang baru, sampailah saya jumpa rentak yang betul-betul berkesan. Okey. Jadi dekat sini antara yang berkesan sebagai contoh macam ni. Yang ni saya buat, yang ni saya tik dekat sini supaya dia highlight. Okey, nampak. Saya spend RM27. 13 orang yang tengok saya punya website. Setiap orang yang tengok tu kos dia RM2.12. Okey, kalau tanya saya berapa kita punya kita boleh letak KPI sebagai contoh kos per landing view ni. Kalau KPI saya adalah di bawah RM2.50. Kalau atas RM2.50 bermaksud kos untuk setiap seorang nak tengok landing page saya mahal. Contoh macam atas ni kan. Seorang nak tengok landing page saya kos dia RM4.42. Jadi mahal, so saya off. Jadi macam ni consider sebagai okey lagi di bawah RM2.50. Alright. Okay, jadi dekat sini ada 2 orang beli daripada ad saya yang ni. Alright. Di mana total cost yang sale masuk adalah RM234. Jadi kalau kita baca data macam ni bermaksud kita punya ads ni berkesan. Jadi antara banyak split test yang saya buat. Alright. So contoh macam ni. Yang ni perform. Yang ni perform ni. Alright, kalau tengok dekat sini saya spend berapa ringgit? Saya dah spend RM99. 50 orang yang tengok, kos setiap orang yang tengok tu kos saya adalah RM1.99. Okey, and then kita tengok dekat sini purchase 5, maksudnya 5 orang beli. Setiap orang yang membeli kos dia RM19. Okey, dan sale yang masuk daripada ad saya ni adalah RM979. ROAS ni adalah 9.8 ni. ROAS ni ROAS adalah bahasa mudah dia adalah dapat contohnya lah kita saya spend RM99 tapi sale yang masuk RM979 bermaksud saya punya income masuk adalah 9.86 kali ganda ataupun bahasa
technical je kita panggil ROAS, return on ad spend. Berapa return daripada jumlah ad spend. Bermaksud ads yang ni sangat berhasil, so saya biarkan dia on lah. Alright. Okay, so itu cara macam mana kita nak baca data sama ada kita punya ads perform ataupun tidak. Kalau macam kita tengok yang ads kita macam mahal ke, contoh lah macam ni tengok yang ni. Saya dah spend RM7. Jadi saya dah spend RM7 tapi orang yang masuk saya punya website baru seorang. Jadi setiap seorang yang masuk saya punya website tu kos dia RM7. Jadi dah mengarut. Saya punya KPI RM2.50. Jadi dekat sini dah mengarut, so saya terus tutup ads ni. Alright. Macam RM4.42 ni pun dah lebih daripada KPI saya. KPI saya adalah setiap seorang yang masuk ads masuk saya punya website di bawah RM2.50. So itu cara macam mana kita nak baca data ads kita, sama ada kita nak teruskan ads tersebut ataupun kita nak tutup. Alright. Dan selepas kita dah dapat rentak ads yang betul-betul ni, kita biarkan dia berjalan. Right. Okay, so itu sahaja. Good luck. Bye bye.